Pada 2021, Jabatan Negara mendedahkan lebih 193 juta penduduk dunia mengalami isu kebuluran akibat konflik, perubahan iklim dan krisis ekonomi. Kejutan ekonomi itu diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan bekalan makanan kepada 30.2 juta penduduk di 21 negara. Indeks Sekuriti Makanan Global GFSI pada 2022 pula menyaksikan Malaysia berada pada kedudukan 41 atau sederhana daripada 113 negara dengan mata 69.9%. Tahap sederhana dalam indeks terbabit berpunca kerana Malaysia mengimport sekitar 19.5% atau 50.5 bilion ringgit daripada jumlah produk makanan di negara ini. Senario ini menimbulkan kekhawatiran. Lebih dari itu, persoalannya, selamatkah bekalan makanan kita? Sebelum ini, perang antara Rusia dan Ukraine memberi kesan langsung kepada peningkatan harga bijirin di Malaysia. Kedua-dua negara itu membentuk lebih 1/3 daripada ekspor bijirin global. Dalam perkembangan terbaru pula, India hanya menyumbang 36% kepada import bawang ke Malaysia, melarang ekspor bawang sehingga Mac tahun depan bagi meningkatkan bekalan domestik selain membendung inflasi pengguna di negara itu. Berdasarkan data Dasar Negara Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030, jangkaan tahap sara diri bagi beras pada 2025 adalah 75%. Ini bermakna dalam 2 tahun yang akan datang, kita masih lagi bergantung kepada sekurang-kurangnya 25% bekalan beras daripada negara-negara luar. Justru bila kita dapat menoktahkan pergantungan kepada negara-negara lain. Profesor Madya Dr. Mat Fauzi Ahmad dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM sebelum ini mencadangkan Malaysia supaya memperkasa sektor agro makanan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI. Salah satu cara adalah penggunaan teknologi sensor di ladang bagi mengumpul data penting seperti kelembapan tanah, suhu, kepekatan nutrien dan kualiti udara. Data ini kemudian dianalisis oleh AI untuk memberikan maklumat kepada petani mengenai masa sesuai untuk menyiram air dan membaca tanaman. Bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran dalam melaksanakan teknologi AI dalam sektor pertanian. Ini kerana teknologi AI dalam pertanian memerlukan pelaburan tinggi termasuk menyediakan peralatan dan infrastruktur sesuai. Ramai yang tertanya-tanya apakah Malaysia berada di landasan yang betul dalam isu ini. Pengasas Kumpulan Penyelidikan Kejuruteraan Makanan dan Bayu-Bahan UTM, Profesor Dr. Ida Idayu Muhammad beri penjelasannya. Pada pandangan saya, kita ke arah kita berada di landasan yang betul, ya, dan kita sedang gerak dengan baik ke arah meningkatkan sumbangan agro makanan. Kita melibatkan faktor ekonomi, kita memperkasakan sumbangan ekonomi, sosial dan juga agro makanan. Tidak terpisah. Kita juga boleh mula memanfaatkan AI ataupun artificial intelligence ataupun kecerdikan buatan. Sekarang inilah perkara yang harusnya bukan lagi satu perkara yang alien dalam masyarakat. Dan ia boleh menjadi multidisciplinary, pelbagaian disiplin supaya ia boleh diterjemahkan. Jadi kita nak capai ekonomi, sosial dan juga peningkatan alam sekitar saya tertinggal tadi untuk transformasi pemodenan tadi. Sekali lagi, ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Dalam masa yang sama, kita jaga alam, kita menggunakan secara bijaksana, bukan pertanian teknologi saja yang pintar, tapi kita juga pintar memanfaatkan untuk mencapai ketiga aspek tadi lah, ekonomi, sosial dan juga alam sekitar yang terpelihara.